Bagaimana Pak pandangan Bapak jika saya mengusulkan bahasa Indonesia dikedepankan sebagai bahasa persatuan ASEAN? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Belum lama ini, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri rupanya menghadiri sebuah acara di Indonesia. Ia memberikan ceramah mengenai pertahanan. Nah, dalam sesi tanya-jawab, rupanya ada mahasiswa yang mengusulkan agar bahasa Indonesia, sekali lagi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, sebagai bahasa ASEAN. Ismail Sabri lalu menjawabnya. Yuk kita simak ya jawabannya. Izin Pak, Indonesia embrionya ketika merdeka itu ada Sumpah Pemuda Pak. Dalam salah satu kesepakatan Sumpah yang diberikan adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan. Sehingga dari perbedaan yang ada, dari suku yang ada, dari barisan pemuda, kelompok-kelompok pemuda, akhirnya kita bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Izin Pak, melihat kita mau perlu satu bahasa yang dimengerti di antara negara-negara ASEAN. Kalau jika melihat sejarahnya, bahasa kita adalah bahasa Melayu, tetapi pada perkembangannya di Indonesia mengalami perkembangan. Bagaimana Pak pandangan Bapak jika saya mengusulkan bahasa Indonesia dikedepankan sebagai bahasa persatuan ASEAN? Terima kasih Pak. Ya, kalau kita lihat, bahasa boleh menyatukan bangsa. Dari segi saya lihat di Indonesia sendiri, puluhan ribu pulau, ribuan dialek percakapan, tetapi satu bahasa iaitu bahasa Indonesia boleh menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Waktu saya bertemu empat mata dengan Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia, kita berbincang mengenai perlunya ada satu bahasa ASEAN. Cuma ada pandangan macam tadi, bahasa Indonesia. Saya lebih melihat kepada rumpun bahasa itu, akar bahasa itu. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Bila saya sebut bahasa Melayu waktu saya buat sidang akhbar bersama dengan Pak Jokowi, ada yang berpandangan kenapa bahasa Melayu? Kenapa tidak bahasa Indonesia? Kerana bahasa Indonesia ditutur oleh 270 juta manusia. Sedangkan bahasa Melayu 32 juta. Tetapi saya tidak sebut bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia. Tetapi bahasa Melayu. Kerana seperti saya kata tadi, dari segi sejarahnya, kawasan kita ini dipanggil kawasan Kepulauan Melayu ataupun Malay Archipelago dulunya. Jadi semua kita adalah satu rumpun. Sebab itu kita selalu kata kita rumpun Melayu. Satu rumpun, bahasa satu rumpun. Bangsa satu rumpun dan bahasa pun bahasa satu rumpun. Jadi saya percaya bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN, bahasa kedua ASEAN. Sebab ASEAN ni biasa pemimpin mereka akan bercakap bahasa masing-masing. Pemimpin Perdana Menteri Thailand akan cakap bahasa Thai. Tapi kalau kita sudah mulakan, mungkin 10 tahun akan datang, kita tidak tahu. Mungkin akan berlaku perubahan. Jadi saya setuju dengan pandangan saudara tadi bahawa bahasa boleh menyatukan ASEAN ini melalui bahasa. Cuma kita perlu bincang dengan cara lebih detail. Itulah jawaban mantan Perdana Menteri Malaysia. Rupanya pandangan ia tidak berubah. Yang pasti, sikap pemerintah dan bangsa Indonesia adalah tetap. Indonesia akan menolak tegas bila bahasa Melayu yang diusulkan jadi bahasa ASEAN. Pemerintah Indonesia tentu akan mengusulkan bahasa Indonesia. Indonesia juga tidak terlalu berambisi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Yang penting bahasa Indonesia semakin mendunia secara nyata, bukan ilusi seperti bahasa Melayu Malaysia. Kenapa ilusi? Yang di Malaysia sendiri rupanya bahasa Melayu semakin terpinggirkan. Buktinya seperti dalam video berikut ini. Yuk kita simak ya. Macam mana nak memantapkan bahasa Melayu bagi mereka yang tidak fasih bahasa Melayu, kerana ada sesetengah mereka yang tidak mampu berbahasa Melayu ni kerana mereka telah dididik daripada kecil untuk berbahasa Inggeris dan mereka menyatakan rasa malu. Babe, bertanya kepada saya rasa malu sebab saya tak pandai berbahasa Melayu.
tak pandai berbahasa kebangsaan. So macam mana mereka nak mempelajari bahasa Melayu dengan lebih efektif, dengan lebih cepat supaya mereka boleh menguasainya dengan baik? Cikgu Zai. Kita cuba tiru macam Kimberly. Walaupun bukannya bangsa Melayu, tapi bagi saya perkara yang menjadi kebiasaan, orang kata Allah bisa tegal biasa. Perkara yang bukan duduk dalam darah kita, keturunan kita sekalipun, tapi kalau kita letakkan dia sebagai satu praktis, kan, kita praktikkan dia tak putus, berterusan, itu akan orang kata jadi, macam saya kata lah, Allah tegal biasa, lama-lama akan menjadi satu kebiasaan. Dan bagi saya, apabila kita berulang-ulang buat benda yang sama, sebab tu orang kata kalau kita nak biasa dengan satu benda, pastikan kita buat lebih daripada 40 kali, terutamanya untuk benda-benda yang baik, ulang. Dan cara yang kedua ialah dengan berguru. Kalau andai kata untuk kita praktikkan diri kita dengan orang lain, orang tu tidak cukup membantu, kita boleh mencari ilmu. Bagi saya ilmu ni ada banyak cara untuk dicari. Contohnya zaman sekarang kita sangat bertuah, kita sangat banyak sumber-sumber, contohnya YouTube dan sebagainya. Ada je yang mengajar bahasa Melayu. Kita tengok jugalah apa jenis bahasa Melayu yang kita nak belajar. Adakah untuk komunikasi, untuk mempelajari maksud perkataan sahaja, ataupun kita nak belajar secara serius dengan belajar sekali dengan tata bahasa. Cuba tengok macam mana warga Bangladesh masuk ke Malaysia belajar bahasa Melayu. Elok saja dia orang boleh faham. Walaupun kita bercakap bahasa Melayu campur-campur pun mereka masih lagi boleh faham. Mereka boleh belajar, apatah kita yang duduk dekat bumi Malaysia. Kalau nak mantapkan, kita boleh praktikkan dan juga kita boleh mencari guru untuk belajar. Situasi di Indonesia ketika melawat ke sana, kita nak alih kita punya frekuensi radio, nak dengar radio bahasa Inggeris lah. Tapi bila saya beralih ke radio bahasa Inggeris, apa orang kata DJ radio tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Cuma lagu-lagu yang dimainkan sepenuhnya lagu bahasa Inggeris. Jadi saya macam terkejut. Macam, macam ni dekat sini. Maknanya, yes, this is an English station. Cakap bahasa Inggeris pula. Ini adalah stesen berbahasa Inggeris. Tetapi apa yang menginggriskan mereka adalah lagu mereka sahaja. Patutkah kalau katakanlah di Malaysia juga mengadaptasi perkara tersebut, yang mana polisinya media kita semua kena berbahasa Melayu? Macam mana tu cikgu? Yang terutamanya media-media arus perdana ni lah. Okey, bagi saya kita berbalik semula kepada dasar kan, saya sentiasa iri hati dengan cemburu dengan bagaimana Indonesia mengagungkan bahasa ibunda mereka, ya. Contohnya kan kalau kita lihat kan bagaimana mereka yang bukan berbangsa Melayu sekalipun mereka berbahasa Melayu dengan sangat baik. Dan sedangkan mereka dengan adik-beradik keluarga sendiri pun walaupun bangsa bukan Melayu, mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu. Dan bagaimana mereka berjaya memperjuangkan banyak perkara dalam bahasa mereka, itu juga antara buat saya cemburu lah. Dan betul lah macam saya kata, dasar lah. Tidak salah untuk kita aplikasikan. Cumanya kita ni jenis yang kalau kita aplikasikan perkara yang sama, orang kata kita meniru. Jadi nampaklah hilang tu kan. Jadi saya juga menyokong saja kalau macam stesen radio berbahasa Inggeris, DJ juga berbahasa Inggeris, sebab bagi saya kita tak patut mengetepikan bahasa kedua dekat Malaysia ni tu bahasa Inggeris, kerana mungkin juga ada dalam kalangan contohnya pelancong, pelancong yang nak dengar jugalah hiburan kita dalam bahasa Inggeris. Begitulah guys kondisi bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia sebetulnya adalah bahasa yang gagal. Mudah-mudahan saja pemerintah Malaysia mampu memartabatkan bahasa Melayu. Tapi untuk mengejar posisi bahasa Indonesia sekarang jelas sulit, karena bahasa Indonesia amat besar dan kuat. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.